Engkau dulu Dominic Tomato? Patutlah. Aku potato. Hello, Assalamualaikum. Kita bersama lagi dengan saya di dalam segmen Sembang and Gear. Dan tajuk pada kali ini adalah, sebelum tu, like, subscribe dan juga like video ni dan juga tolonglah subscribe channel ni, bagilah up sikit. Kita orang target 2023 kita dah ada 5 juta follower. Boleh Boleh Cantik. Tajuk pada hari ini adalah 10 kereta paling mahal dalam movie Fast and Furious Tokyo Drift. Itu macam drift kan, betul tak? Tahun awal 2000 merupakan era yang menarik untuk peminat lumba jalanan dalam scene kereta. Budaya ini juga ditampilkan sebagai satu yang cool, semuanya hasil populariti video game seperti Need for Speed dan juga franchise movie iaitu Fast and Furious. Edisi Fast and Furious Tokyo Drift pula membawa penonton jauh dari Amerika Syarikat terus ke Tokyo, Jepun dan scene JDM di sana. Kalau korang minat nak tahu enjin JDM, kami ada senarai enjin-enjin JDM paling legend dalam video sebelum ni. Tapi kali ni kita nak lihat pula senarai kereta-kereta Tokyo Drift paling mahal. Tak apa masa lagi, jom kita saksikan. Yang pertama, Nissan 350Z. Ni antara yang murah lah dalam list ni. Ada lagi list ni. Kalau tengok kan makin lama makin mahal. Okey? Anda pasti terkejut jika lihat Nissan 350Z ataupun Fairlady ini antara kereta paling murah dalam senarai ini. Hakikatnya, model 2022 03-03 yang digunakan dalam Tokyo Drift bernilai kurang daripada RM142,000 pada masa itu. Tapi hari ini, anda boleh beli pada separuh harga tersebut. Tak pasti kenapa dia sejuk. Tetapi jika nak cakap pasal kereta sebenar yang digunakan dalam filem Mini ni, harga dia boleh mencecah sehingga RM640,000 dan semasa terjual dalam satu lelongan, itulah harga dia. Mungkin dia dah buat itu, buat ini ataupun sebabkan desain tu adalah ikon untuk Fast and Furious Tokyo Drift. Yang kedua, Nissan Silvia S15 Spec R. Kereta pertama dipandu Sean semasa tiba di Jepun. Ia juga menjadi kereta yang Sean kalah teruk kerana pada mulanya hero kita ni tak tahu macam mana nak drift. Hancur kereta tu dia buat apa? Jika dilihat, produksi filem tidak meletakkan terlalu banyak modifikasi kepada S15 Spec R ni. Jadi sebab itu peminat boleh hasilkan semula Silvia versi Tokyo Drift dengan harga permulaan sekitar RM95,000. Ini kalau dah buat ni, harga dia tak ada dapat 95 dah. Yang ketiga, Mazda RX-8. Ini kereta best. Mazda RX-8 ataupun RX-8, kereta yang digunakan dalam Tokyo Drift ini mendapat kit badan wheelside dan dipandu oleh heroin Nila. Antara babak yang paling penting ialah bila Nila membawa Sean drift dalam RX-8 ni dalam jalan pegunungan. Dah macam Inertia D pula tu. Deja vu kan? Macam tu kan? RX-8 ini juga dilengkapi dengan kit turbo dan unit engine management system dari G-Ready ataupun Grady. Ia juga menghasilkan lebih banyak kuasa berbanding dengan kereta stok kerana sistem exhaust Tanabe padanya. Tapi sayang, RX-8 ni tidak dapat banyak perhatian pun dalam filem ni. Jadi ia seolah-olah dilupakan. Tapi kat Malaysia kita takkan lupakan. Sebab RX-8 ni dia punya road tax murah, lagi murah daripada Myvi 1.5. Jom kita tengok kereta yang seterusnya. Chevrolet Monte Carlo 1971. Chevrolet Monte Carlo ialah sebuah muscle car klasik Amerika yang popular. Ia juga salah satu dari 3 muscle car yang ditampilkan dalam cerita Tokyo Drift ni. Ia digunakan dalam babak awal yang sangat popular di mana Sean memandunya untuk berlumba dengan Dodge Viper. Tapi kalah. Nak buat macam mana? Dodge Viper laju lagi. Sean yakin ia mampu mengalahkan Dodge Viper yang 500 horsepower tu. Dikatakan pihak produksi membeli 9 biji Monte Carlo untuk semua aksi filem tu. Harga sekarang bermula daripada RM142,000 standard tanpa modifikasi. Mahal juga tau untuk kereta 70-an. Seterusnya, Mitsubishi Lancer Evo 9 ataupun Evo 9.
Kereta Lancer Evo 9 ni adalah kereta hero paling popular dalam keseluruhan filem ini. Memang ada sebab dia. Ia merupakan kereta yang digunakan oleh Sean untuk belajar drifting, dan Evo itu sendiri sebuah legend. Perlu sebab lain ke? Aduhai, ada yang tak kenal Evo lagi. Drive shaft dalam Evo ni telah dicabut untuk dijadikan sebagai rear wheel drive. Sebab tu anda nampak ia drift sangat cantik dan smooth je untuk movie ni. Produksi filem ni pun tak muat terlalu banyak untuk Evo 9. Jadi kalau korang nak buat replika Evo 9 Tokyo Drift ni, tak adalah mahal sangat pun. Cuma yang mahal sebab nak kena beli kereta tu. Kereta tu dah mahal. Seterusnya, Nissan Skyline GT-R 33. Anda memang tak silap, memang ada Skyline GT-R 33 dalam filem ni. Walaupun babaknya sedikit je, tapi ia babak yang paling cool. Bila Han menunjukkan skill drift dia memandu RX-7 dan drift di sekeliling kereta Skyline ala kereta karo awet yang dalam kereta tu. Itulah dia Skyline. Aduhai. Oops, bukan karo, awet cun. Kereta ini juga ditampilkan kemudian dalam babak di Lebuh Raya. Dengan RM308,000 harga permulaan, anda boleh memiliki Gojira ini. Seterusnya, Dodge Viper SRT10 tahun 2003. Sebelum kita cerita pasal Tokyo Drift ni lah, dulu masa aku muda-muda aku suka tengok cerita Viper, kau tahu. Sebab Viper ni kalau tengok cerita ni memang cantik lah. Polis datang kejar daripada kuning jadi hijau, mata kau merah tengok kereta tu asal lawa sangat. Lepas tu ada drone kan. Tapi sayangnya, indah khabar dari Eropah, tengok movie je lah bagus. Siapa yang boleh lupa dengan Viper yang warna merah tu dalam babak lumba awal dalam Tokyo Drift? Kita boleh bercakap mengenai horsepower dia yang sebanyak 500 horsepower, betul tak? Ataupun sistem exhaust bola padanya. Tapi nanti risau, Sean Perli kita pula cakap pandai-pandai je kan. Alah, itulah baca brosur kuat sangat. Wow, you can read the brochure. Dodge Viper antara kereta paling ikonik dari Dodge, dan model 2003 ini berharga sekitar RM308,000. Rasanya left side drive je kot yang ada, right side tak ada. X50 boleh lah right side. Kereta yang seterusnya adalah Ford Mustang 1967. Kenapa macam ni? Ford Mustang 1967 Fastback ini sendiri dah jadi antara muscle car yang paling ikonik sepanjang zaman. Tanpa Tokyo Drift pun, ia dah popular satu dunia. Dengan unit yang ditampilkan dalam Tokyo Drift, ini antara yang paling mantap, disumbatkan dengan macam-macam, dengan enjin B pula, bukan B, RB26. Enjin RB26 Skyline GT-R. Sebuah kereta aksi lagak ngeri dari filem ini telah terjual sekitar RM850,000, tetapi Mustang 1967 biasa kini bermula dengan harga pada RM332,000 sahaja. Baik beli Alphard, ramai sikit boleh bawa. Seterusnya, Mazda RX-7 Wheelside FD. Ini antara kereta yang Adi sangat minat dalam cerita Tokyo Drift ni. Han merupakan owner pada kereta ini, dan Han ialah antara karakter paling badass dalam Tokyo Drift. Jadi dia berhaklah dapat kereta yang setaraf, betul tak? Ini dia Mazda RX-7 tahun 1997 dengan kit badan Wheelside yang berharga lebih kurang dalam RM80,000 tambah. Bukannya RM80,000 kereta, tambah body kit je tau. Nak buat replika? Boleh, korang pakai kereta F4 pun boleh. Kau basah-basah aku tempel lah buat kan. Tapi tak lawa macam Han punya. Korang kena ambil RX-7 tahun 96 tu dengan harga lebih kurang RM118,000. Tambah pula dengan kit turbo HKS T04Z saya dah pakai. Intercooler tu, intercooler HKS lah. Dan engine management systemnya daripada Apex I. Mod ni sahaja lebih kurang dalam RM284,000. Ni estimation je, jangan kau pergi kedai Brothers kau minta harga ni, sebab Brothers pun tak jual barang-barang ni. Kos keseluruhan termasuk dengan kereta boleh mencecah sehingga RM400,000. Yang forever alone, abang-abang yang tak nak kahwin tu, kakak-kakak yang tak nak kahwin tu, bolehlah kahwin dengan kereta ni. Seterusnya, Plymouth Roadrunner GTX 1970. Kau agak grafik card je ada GTX, kereta pun ada lah. Plymouth Roadrunner 1970 yang ikonik ini digunakan oleh Dominic Toretto semasa dia muncul pada babak akhir filem. Kereta ini sering muncul dalam Fast and Furious lain, dan dikatakan unit yang digunakan dalam Tokyo Drift ni masih ada sehingga hari ini.
ia pernah terjual pada harga RM887,000 Malaysia. Tetapi jika anda hendak mencari sebuah untuk buat koleksi ataupun jadian replika, ia boleh didapati pada harga RM593,000 Malaysia. Itu replika je lah. Kalau nak beli yang hidup, kau kena fikir Rotex dulu. Rotex ni mahal tau. Sebab dia punya CC ni tinggi ni, Plymouth ni, Roadrunner ni. Rasanya lebih kurang dalam 6.0. Betul tak Syah? Ya ke? Kau dah bawa? Pernah? Oh, Syah bukan kaleng-kaleng kau. Engkau dulu Dominic Tomato? Patutlah. Aku potato. Itulah kereta-kereta yang korang boleh jumpa kat dalam movie Fast and Furious Tokyo Drift. Kalau kita nak ceritakan daripada nombor 1, Too Fast Too Furious, bagi Adi yang Tokyo Drift ni antara movie dia yang paling best lah, sebab dia bawa kita punya audience ataupun kita ni pergi ke Jepun untuk tengok scene dekat sana macam mana rupa dia. Tapi nantikan kemunculan Fast 10 yang bakal ditayangkan pada bulan 5 tahun depan. Kalau kau tengok Fast 9 dia dah naik bulan kan. Lepas ni aku tak tahu dia naik ke mana lagi. Aku rasa yang paling tinggi lah, setinggi yang boleh. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. So #DriveWithPaul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.